عليك صلاة الله عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث ويا خير مبعوث ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا ألم تر أن الله ألم تر أن الله ألم تر أن الله أسرى بعبده بجسم وروح كي يبالغ في الإعضاء من الكعبة العظمى التي أنبث نورها من الكعبة العظمى التي أنبث نورها من الحرم الأدنى من الحرم الأدنى من الحرم الأدنى إلى المسجد الأقصى من الحرم الأدنى إلى المسجد الأقصى إلى أن على السبع السماوات قاصدا يرى المصطفين المجتبين يرى المصطفين المجتبين أولي الإذنان إلى عرصات إلى عرصات إلى عرصات زادها الله رفعة إلى عرصات زادها الله رفعة إلى بيته المعمور إلى بيته المعمور بالملأ الأعلى إلى السدرة العليا وكرسيه الأعمى محل التدلي والتجلي في الإنهاء اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمدا خالدا مع خلودك، حمدا لا منتهى له دون علمك. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى الذي أرسلته على كافة الورى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا إلى إرادتك. فأعوذ بك اللهم أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. ثم أما بعد. Kita menggunakan kitab Ta'limul Muta'allim bagi Al-Alimul Allamah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji radhiyallahu anhu wa ardah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Terakhir kita dah sampai muka surat 36 baris 4 pada bawah. Empat baris dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan adalah Muhammad bin Yahya apabila dihadapkan kepadanya akan masalah muskil. Ini seorang ulama yang bernama Muhammad bin Yahya, dan tiada dapat ia akan menjawabnya. Ditanya dengan soalan-soalan yang sangat susah oleh orang-orang yang mendatangi beliau untuk mendapatkan jawapan, dan tiada dapat ia akan menjawabnya. Lalu berkata ia bagi orang yang menghadapnya dan menanya-nanya akan Muhammad bin Yahya tadi, bermula pertanyaan yang engkau hendak akan dia itu tentu kedatangan dan baiknya, dan aku amat amati padanya. Orang yang itu mengharap akan jawapan yang sempurnalah, yang lengkap. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Artinya, dan di atas tiap-tiap yang mempunyai pengetahuan itu ada yang amat mengetahui. Kerana setinggi-tinggi pengetahuan kita sebagai orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada lagi orang yang lebih mengetahui daripada kita. Ini terjadi dalam pengembaraan Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Sayyiduna Khidir alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam menyangka
bahawa ilmunya sudah cukup, tetapi ternyata ilmunya masih belum cukup lagi. Bila mana dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan Khidir alaihi salam. Kisah ini dirakamkan oleh Allah, nak menunjukkan bahawa dalam Quran, nak menunjukkan bahawa ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan itu berbeza-beza daripada setiap orang dengan setiap orang yang lain. Oleh kerana itulah kita kena banyak berguru. Tak cukup dengan satu orang untuk guru saja, kerana setiap orang guru itu ada kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangannya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana kita mempunyai ramai guru, maka kekurangan-kekurangan guru yang lain dapatlah ditampung oleh guru-guru yang lain juga. Dan bermula faedah mutarahah dan munazarah, iaitu mengadakan perbincangan ataupun diskusi, kajian. Itu terlebih kuat daripada faedah semata-mata mengulang-ulangkan membacanya. Jadi berdiskusi, bertanyakan soalan dan juga membuat kajian di atas satu ilmu tersebut dengan sabar, itu lebih baik daripada mengulang-ulang. Kerana orang yang mengulang-ulang itu, mereka semata-mata untuk mengingat sahaja. Akan tetapi bila mana berlakunya munazarah, maka ini akan mendatangkan satu bentuk yang lain, iaitu dapat memahami dengan lebih mendalam dan pasti lagi akan sesuatu ilmu tersebut. Seumpama kita mengulang-ulang surah Al-Fatihah, kita mengulang-ulang surah Al-Fatihah, kita baca setiap hari sampai kita hafal. Akan tetapi sekiranya kita tidak mengetahui tafsirannya, yang sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, maka kita tidak dapat maju lebih ke hadapan lagi untuk menyelami dan juga mengetahui isi kandungan surah Al-Fatihah tersebut, sebagaimana yang kita ulang-ulang. Jadi orang yang mengetahui tafsiran surah Al-Fatihah ini lebih baik daripada orang yang mengulang-ulang surah tersebut. Banyak tafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan ilham yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada mereka, dan berdasarkan apa yang dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kerana ada padanya mengulang-ulangkan, dan lebih lagi dikatakan mutarahah satu ketika itu terlebih baik daripada mengulang-ulangkan membacanya satu bulan. Mutarahah itu maknanya mutalaah, munazarah, mengkaji setiap satu perkataan yang merujuk kepada ilmu tersebut. Dan dimaksudkan di sini setiap matan-matan ilmu yang ditulis oleh para ulama itu, setiap satunya itu terdapat perkataan-perkataan dalam itu, terdapat berbagai-bagai maksud yang perlu diuraikan dan perlu dijelaskan, supaya tidak timbul lagi keraguan dan kekeliruan. Tetapi ada ia serta orang yang insaf. Insaf ni apa dia? Insaf ni orang yang ambil jalan tengah.
Insaf. Insaf ni asalnya ialah nisfu, pertengahan. Ya. Jadi insaf ini oleh orang yang mengambil jalan selamat atau mengambil jalan tengah dalam menghadapi sesuatu permasalahan. Dan sejahtera perangainya dan tabiatnya. Dan jauh olehmu akan diri kamu daripada muzakarah serta orang yang mengolok-olok dan senda-senda yang tidak betul tabiatnya, karena bahawasanya tabiat itu pencuri, sama seperti tabiat pencuri, dan perangai-perangai itu limpah dan melampaui dan berhampiran-hampiran itu memberi bekas. Jadi maknanya apa? Orang yang ada muslihat lain di sebalik perbincangan ataupun munazarah yang diadakan. Tujuannya muzakarah yang diadakan itu tujuannya untuk merendah-rendahkan orang lain. Jadi ini bergantung kepada niat. Kerana adab-adab dalam bentuk ilmu memanglah kalau kita belajar ilmu fiqah, ya, banyak sekali perkara-perkara khilaf dan pendapat-pendapat ulama yang nak kita pertimbangkan. Jadi di sana berlaku berbagai-bagai pertemuan dan pendapat yang halus-halus. Jadi di sinilah memerlukan kepada muzakarah. Jadi siapa yang tahu lebih, maka dia hendaklah menjelaskan dan berkongsi kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendapat redha Allah dan mencari kebenaran. Bukannya mencari nama, mencari kedudukan, mencari perhatian. Dan pada syarah maksud syair Qadi Khalil itu yang kita baca sebelum ini, beberapa faedah yang baik, yang banyak, yang sayugialah bagi penuntut amat-amati akan dia dan perhati akan dia dan beramal dengan dia selama-lamanya. Sebagaimana yang kita bincangkan pada sesi pengajian yang lepas, yang dimaksudkan dengan Qadi Khalil itu akan syair-syairnya yang menyampaikan nasihat kepada mereka yang mendalami ilmu, berbincang-bincang tentang ilmu tersebut. Satu hari ini kita memang menuntut, tapi sampai satu masa nanti akan berlaku perbincangan, bila mana soalan demi soalan akan diajukan kepada kita. Di sinilah memerlukan kepada kebijaksanaan dan juga ketelitian kita dalam memberikan jawapan. Dikatakan syair yang dah diterjemahkan syair ini, syair asalnya bahasa Arab. Ilmu itu daripada syaratnya bagi mereka yang berkhidmatnya. Antara syarat orang yang ilmu itu ialah mereka menjadi khadam ataupun menjadi khadam, khidmat kepada ilmu dan ahlinya. Maka itu juga adalah syarat untuk dapat ilmu. Bukan sekadar dia mencari ilmu, tetapi dia khidmat untuk memuliakan ilmu tersebut. Inilah yang jarang diketahui ataupun yang diabaikan di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah aliran sekular. Ya. Jadi perkara ini tidak dipandang. Sedangkan seorang murid yang khidmat akan gurunya itu lebih berkah ilmunya, lebih tinggi ilmunya berbanding dengan seorang murid yang ambil ilmunya dan ilmu gurunya dan dilupakan gurunya. Seolah-olah dia mencuri ilmu itu daripada guru dia.
Dia tak pedulikan guru dia, dia curi saja. Ataupun dia baca satu kitab, dia tak pedulikan pengarang kitab tersebut. Dia tak doakan pengarang kitab itu, tak sebut dia. Macam kita tadi bacalah, doakan wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Kita doakan kebaikan untuk dia di dunia dan akhirat. Kita doakan manfaat daripada ilmunya. Sering kita doakan guru, sama ada guru itu masih hidup atau itu telah meninggal. Itu sebablah kitab-kitab ni, kitab-kitab kuning ni banyak mendoakan muallif, iaitu musannif kitab. Jadi di sana kita seolah-olah kita berkhidmat ataupun mengambilnya dengan penuh adab, dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh rasa rasa bertanggungjawab terhadap ilmu tersebut. Jadi kita tidak diajar mengambil ilmu dan kita melupakan guru, dan kita tak tahu pun guru ni dia guru sekadar guru saja, kita pun tak ambil tahu pun pasal keluarga dia, tak ambil tahu pun pasal makan, minum, pakai dia dan sebagainya. Inilah yang mengurangkan kadar ilmu kita. Perkara-perkara adab inilah yang mengurangkan kadar ilmu kita. Dan kita hendaklah ilmu itu antara syaratnya iaitu khidmat. Bahawa menjadi ia akan manusia sekaliannya akan khadamnya. Manusia sekalian semua itu berkhidmat untuk ilmu. Kerana ilmu itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Ya, ta'alluq sifat ilmu itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaji dalam ilmu kalam, ya, jadi maknanya, maksudnya setengah daripada tanda-tanda bagi ilmu yang memberi manfaat itu bahawa menjadi ia akan manusia sekaliannya khadam bagi orang yang menuntutnya. Khadam bagi orang yang menuntutnya. Khidmat pula bagi orang yang menuntutnya. Tok guru kita dulu, zaman dulu, buka pondok, buka madrasah, ya, mereka ni khidmat. Sebelum murid-murid itu khidmat kepada gurunya itu terlebih dahulu telah khidmat kepada murid. Menyediakan tempat untuk mereka, menyediakan kemudahan untuk mereka, menyediakan sijil dan juga berbagai kitab, keperluan macam-macam lah. Kalau tak ada letak tika je, macam mana nak berkembang ataupun nak bertahan. Oleh kerana itulah dulu mereka sanggup mewakafkan tanah kebun mereka, ya, untuk buka pondok, membina pondok pesantren. Dan pada masa yang sama pula ditohmah oleh orang-orang jahil. Orang-orang jahil ditohmah. Kenapa wakafkan tanah untuk buka pondok pesantren? Kenapa tak tanam getah, tanam sawit, kan dapat duit banyak? Dia orang-orang jahil lah dulu, ya. Tetapi para guru ini mereka mempunyai tekad yang kuat. Kenapa? Kerana khidmat yang mereka berikan terhadap ilmu tersebut, itulah yang menjadi syarat kepada ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jaga ilmu yang ada dalam dada seseorang, demikianlah mereka itu juga menjaga, menjadi khadam kepada ilmu dan penuntutnya. Atau dikatakan setengah daripada syarat bagi dapat ilmu itu bahawa jadi khadam sekalian manusia-manusia bagi orang-orang yang menuntutnya.
Orang yang menuntut ilmu itu memang memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi penuntut ilmu. Tak semua orang menuntut ilmu yang bermanfaat ni. Ada orang menuntut ilmu untuk kerja. Tapi bila kita jumpa dengan orang-orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat, maka hendaklah kita, kalau kita tak nak menuntut ilmu atau tak sempat dan sebagainya, jadikan kita orang yang khidmat untuk mereka. Sediakan makanan mereka, sediakan pakaian mereka, sediakan tempat tinggal mereka, sediakan macam mak ayah kita lakukan sebelum. Dan perkara ini kena berterusan. Ya. Jadi bila mana kita memberi, inilah ilmu. Orang yang jahil, dia tidak akan memberi kepada ahli ilmu. Bahkan dia menggenggam harta dia dan membiarkan ahli ilmu, penuntut ilmu di dalam kesusahan. Jadi bila mana mereka ni memberi, sekalipun mereka tidak menuntut ilmu secara khusus, secara konsisten, tetapi khidmat mereka itu dah cukup. Sudah menandakan bahawa mereka itu sudah ada ilmu. Oleh kerana itulah sifatnya para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya memberi saja, dia tidak menerima. Dia tak suka menerima, dia suka memberi. Kerana kemuliaan terletak pada memberi, bukan dia terletak pada menerima. Jadi orang wali-wali Allah tu, mereka ni orang yang ada karamah, ada kemuliaan. Jadi sifat mereka itu memberi. Mereka tidak menerima, tak suka menerima. Tapi kalau orang beri, mereka ambil lah. Tapi meminta-minta takkan sama sekali. Kerana itu bukan satu kemuliaan bagi mereka. Maka kedua makna ini sah pada maknanya, kerana asal syair ini diihtimalkan dua makna. Ditanggungkan kepada ihtimal itu, kemudian ditanggungkan kepada dua makna. Serta tampak sah keduanya. Memang benar-benar bermakna keduanya itu. Dan sayugia bagi penuntut ilmu itu bahawa adalah ia amat-amati dan perhati pada sekalian waktu-waktu, pada yang halus-halus daripada ilmu-ilmu tadi. Nak perhati kat mana? Ada kemudahan, kita ada kitab. Sebab tu ulama-ulama ni, mereka ni menulis kitab. Jadi ini memudahkan generasi selepasnya. Para sahabat dulu mereka tidak menulis, tak menulis kitab. Tetapi setelah Rasulullah wafat, lahir golongan yang generasi selepas para sahabat tabi'in. Dan pada ketika itulah baru berjinak-jinak mereka ini. Para sahabat, tak ada satu pun sahabat yang tulis kitab. Kerana mereka ni telah bukan saja dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka ada khidmat kepada ilmu. Sampai peringkat mereka sanggup berperang, mempertahankan negara. Kerana apa? Kerana nak menyelamatkan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menakluk sebuah negara yang bukan Islam semata-mata untuk khidmat kepada ilmu sebenarnya. Tak ada masa untuk mereka menulis. Namun lahir bila Islam semakin berkembang luas, proses penyebaran ilmu dari mulut ke mulut ini tidak lagi dapat
tertampung, maka berlakulah penulisan untuk memudahkan. Jadi itu sifat ulama itu, dia memudahkan penuntutnya, memudahkan penuntut. Hari ini orang tak nak datang surau, ataupun tak boleh SOP, tak boleh datang surau, datang majlis, tak boleh datang majlis ilmu, dan dibenarkan buat live, buat video dan sebagainya. Ini memudahkan orang yang sambil santai-santai di rumah boleh juga mendengar. Jadi khidmat ini adalah khidmat yang besar, menyediakan peralatan-peralatan canggih supaya ilmu disampai kepada masyarakat. Ini adalah khidmat. Dan berlakunya khidmat ini menandakan sudah berlaku syarat ilmu. Mana kita telah menyempurnakan syarat sebagai orang yang berilmu. Karena guru-guru kita yang kita belajar sebelum ini pun, mereka dulu juga adalah orang yang khidmat kepada gurunya, kepada ilmu yang diamanahkan kepadanya. Demikianlah berlaku bertali arus daripada generasi ke generasi, sehinggalah hari kiamat. Barulah di sanalah terjadinya sanad, silsilah keilmuan dipelihara. Memelihara sanad itu juga adalah satu khidmat untuk ilmu. Dan beribadah ia, dan beradat ia, dijadikan kebiasaan menilik kitab-kitab ni, ya. Kerana ia wasilah. Kitab ini, kitab tulisan-tulisan ini adalah wasilah memudahkan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun menggunakan wasilah, ya, Al-Quran untuk menjelaskan kepada manusia bagaimanakah cara hidup di dunia ini. Begitu juga dengan kita, ya, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, bukan dengan terus baca Quran, tetapi kita perlu kepada penjelasan demi penjelasan orang-orang yang telah pun berkhidmat untuk Al-Quran tersebut, menghuraikannya, menterjemahkannya, meneliti setiap baris huruf dan sebagainya, erti, maksud, tersurat dan tersiratnya. Bagaimanakah contoh Nabi SAW yang dikatakan sebagai Al-Quran yang bergerak itu, perilakunya, semuanya dikaitkan. Dan beradat ia, jadi kebiasaan hari-hari lah. Satu hari tadi itu kan sebab adat. Sebagaimana adat kita makan makanan, adat kita minum minuman, kan hari-hari. Demikian juga ilmu ni, makanan dia adalah umpama makanan dan minuman. Jangan tinggal walau satu hari pun. Mana-mana pergi, bawalah kitab satu ke dua kitab, sebagai tanda kita memuliakan ilmu, tidak mahu terpisah dengan ilmu. Beradat ia akan demikian itu karena sesungguhnya didapatkan yang halus-halus daripada ilmu-ilmu itu dengan amat-amati. Ini ilmu yang tahqiq, yang sampai kepada hakikat kebenaran. Kita temu kebenaran dalam setiap ilmu tersebut. Contohnya, kita ambil contoh daripada ilmu fiqh lah.
apakah yang dimaksudkan dengan solat? Apa erti solat? Jadi kita boleh jelaskan, solat itu aqwalun wa af'alun, adalah merupakan perbuatan, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Tepat atau tidak? Secara ta'rifan dia. Ta'rif. Bila kita tengok, memang betul lah solat ini. Kalau lihat Rasulullah SAW solat, memang Rasulullah mulakan dengan takbir dan akhiri dengan salam. Ini ta'rif. Pasti ta'rif. Inilah ta'rif yang sebenarnya menurut istilah. Tetapi menurut bahasa tak sama. Solat artinya doa, ataupun solat artinya silat. Dulu sebab itulah kita dulu belajar, disuruh belajar silat. Silat tu apa dia? Silat adalah hubungan. Silatul ma'allah, silah hubungan dengan Allah. Jadi orang Melayu kita dulu belajar silat ialah belajar untuk mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya belajar sepak terjang. Belajar sepak terjang ni kungfu lah, lagi handal daripada silat. Tapi apa yang disuruh silat itu ialah terlebih dahulu dimulakan dengan memantapkan hubungan yang ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak terpisah dia. Ditinggalkan maksiatnya, diperhebatkannya, digandakan amal ibadahnya, rajin dia menuntut ilmu, diamalkan ilmunya sehingga yakin datang dalam hatinya, rajin dia berzikir, beramal, bersedekah. Dan inilah silat. Dan bila datang musuh, bila dia dalam keadaan begitu, datang saja musuh ingin mencederakan dia ataupun menganiaya dia, maka datanglah pertolongan Allah dan berlakulah pertarungan. Yang ada senjata mengeluarkan senjata, yang tak ada senjata keluarkan penumbuk. Tetapi semuanya dengan pertolongan Allah. Inilah silat. Lalu untuk memudahkan orang mengenali, ditamakanlah silat itu silat gayung, silat sendeng, silat cekak. Bukan gayung, sendeng, cekak itu yang diutamakan. Yang diutamakan itu silat itu. Itu silatul ma'allah. Maknanya hubungan berterusan tak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhubung dengan, kalau kita ada hubungan dengan raja, orang lain tak boleh nak gugat kedudukan kita. Hubungan baik kita dengan seorang raja lah. Jadi kita raja tak kenal, kita je kenal raja, raja tak kenal kita. Cuba raja kenal kita, kita pun kenal dia. Sudah tentu kita akan mendapat perlindungan daripada dia. Cuba putus hubungan kita dengan raja, kita derhaka dengan raja, kita maki raja kita, contohnya, derhaka, putus hubungan kita dengan dia, maka dia tidak akan pedulikan kita. Kita dengan diri kita jaga diri kita sendiri, dia menjaga kerajaan dia. Dan kita tidak akan boleh pergi ke mana-mana. Dia akan sekat kita. Kaki tak boleh, kanan tak boleh. Itu ibarat orang yang tidak ada silah lagi, putus hubungan dengan seorang raja pun sudah
sudah banyak mudarat. Apatah lagi bila putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi lah mudarat kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri. Nah, dengan amat-amati dan perhati, dan kerana inilah dikatakan ta'ammul tudrak. Ta'ammul tudrak ini macam apa? Peribahasalah. Sekiranya kamu betul-betul mengamat-amati ataupun meneliti, kamu akan tahu. Ta'ammul tudrak. Macam peribahasa lain yang dikatakan oleh orang sufi, yaitu faslun waslun. Sebagaimana kita bincang sebelum ini, kalau kamu berpisah dengan yang lain, kamu akan sampai. Kita nak sampai satu tempat, kita kena tinggalkan tempat kita. Betul tak? Kita nak sampai Kajang, kita kena tinggalkan Beranang ni, baru sampai Kajang. Kalau kita tak tinggalkan Beranang ni, sampai bila pun kita takkan sampai Kajang. Maknanya nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena tinggalkan setiap yang melalaikan di atas permukaan dunia ini. Setiap yang menghalang dia, dan kita naik kenderaannya, tarekatnya untuk sampai. Itu maknanya. Artinya perhati olehmu, nescaya dapat kamu. Jadi kalau masalah untuk ilmu tak dapat, ini maknanya tiada ta'ammul. Dia tidak ada sungguh-sungguh. Maknanya apa? Berpaling dia ke urusan-urusan lain, bermain ke, bekerja ke, dan perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan ilmu. Tidur ke, sebagainya. Dan tak dapat tidak daripada perhati itu dahulu daripada mengeluarkan cakapan-cakapan. Sebelum bercakap apa-apa, perhati dulu dengan cahaya ilmu tadi, agar percakapan yang keluar selepas itu adalah percakapan yang disertakan dengan cahaya-cahaya ilmu. Kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bila dia bertutur, bercakap, kelihatan seolah-olah keluar cahaya daripada celah-celah itu. Siapa yang jadikan? Allah jadikan untuk zahirkan apa yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang pasti, dan cahaya itu dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Rasulullah SAW buat giginya bersih, bercahaya, berlampu. Tidak. Tapi cahaya itulah cahaya ilmu Allah. Allah nak zahirkan yang mana ilmu itu bersifat dengan sifat cahaya, yang mana sifat cahaya itu manfaat. Sifatnya tempat yang gelap diterangi, kan itu manfaat. Kereta pun kena ada cahaya, rumah kena ada cahaya, tandas kena ada cahaya. Kalau tidak, bayangkanlah apa akan terjadi. Itu manfaat. Dan manfaatnya ilmu itu gitulah. Bahkan dia lebih bermanfaat daripada cahaya itu sendiri.
Dan tak dapat tidak daripada perhati itu dahulu daripada mengeluarkan cakapan-cakapan, supaya adalah ia betul, kerana bahawasanya cakapan itu seperti anak panah. Nak keluarkan perkataan yang betul, bebas daripada salah dan silap. Muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Percakapan itu seperti anak panah umpamanya. Anak panah itu kalau tidak letakkan pada busurnya, maka dia akan tersimpanlah di dalam sarungnya. Ya, tidak akan memudaratkan dan menuju kepada mana-mana. Tetapi bila dah cakap seolah-olah dia telah melepaskan busur dan anak panah itu menuju sasarannya. Setiap percakapan kita ini akan sampai ke telinga manusia, dan telinga akan masuk ke dalam hati manusia. Bahkan bukan manusia saja, binatang dan hayawan pun, ya, kalau percakapan kita itu benar, binatang pun akan jadi jinak dengan kita. Pokok pun akan terkesan dengan apa yang kita cakap. Sebab bagi orang yang bertani, bercucuk tanam ni, mereka ni secara adabnya mereka ni berbual-bual dengan tanaman mereka, bercakap-cakap, tumbuhlah dengan sehat. Cuba tuan-tuan pergi dekat satu pokok kecil lah. Kalau pokok besar hebat, ya. Satu pokok kecil, ya, hari-hari kita maki hamun dia, lama-lama dia akan mati. Dia akan mati. Hari ni kita maki dia, kau kita maki dia, pompang. Esok kita jumpa di pokok tu, kita maki lagi. Esok kita jumpa, kita maki dia lagi. Lama-lama pokok tu akan mati. Tak saya buat lah. Tapi jangan buat kerja bodoh, nampak orang macam gila berarti. Tangkap orang. Tapi kalau kita bagi semangat pada dia, kita doakan dia, teruskan hidupmu, berbuahlah, berbungalah, rimbunlah, maka dia akan bersemangat menghidupkan. Ini percakapan kita ni sampai kepada dia. Tapi mestilah kita cakap yang benar. Kan ada iklan sebelum ni, siapa? Datuk Jalaluddin kan, Jalaluddin Hasan. Dia masukkan nasi putih dalam 3 bekas. Satu nasi putih ni dia cakap dengan benda yang baik-baik, semangat, motivasi, masuk dalam bekas. Yang nasi putih satu lagi dimaki hamun, di kata-kata kesat, masuklah satu bekas. Satu lagi nasi diberi kata-kata yang tak baik lah. Ternyata sampai satu tempoh nasi yang dikata dengan kata-kata yang kesat itu menjadi basi dan buruk sekali. Berbeza dengan nasi yang diberikan kata-kata yang indah, masih segar lagi, boleh dimakan. Nasi yang tadi sudah menjadi berulat dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah setiap perkataan yang nak kita, sebab berhajat kepada ilmu untuk mengeluarkan perkataan. Maka tak dapat tidak daripada membetulkan dia dengan perhati-perhati dahulu, daripada bercakap-cakap lagi, supaya adalah ia yang kena dan betul. Berguru, berkitab, ya. Untuk apa? Supaya kita bercakap dengan percakapan yang betul.
lebih banyak suruh orang sabar daripada mengurut. Rata-rata orang kalau ada masalah mengurut dia. 1 jam dia mengurut. Sedangkan 1 minit doa pun dia tak panjatkan ke hadirat Allah. Sedangkan penyelesaiannya hanya 1 minit doa. Tapi disebabkan jahil, tidak punya ilmu, 1 jam dia mengurut. Alangkah ruginya. Sedangkan penyelesaian dia ada 1 minit doa saja. 60 saat doa itu dah selesai. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan mengabulkan doa. Itu janji Allah. Dah selesai. Tapi 1 jam sambung lagi, esok murut lagi, ya. Padahal penyelesaiannya hanyalah sepotong doa. Jadi orang yang merungut itu makin tersiksa jiwa dia. Dialah yang pertama. Kalau dia merungut, telinga dia yang paling dekat. Dia dengar dulu. Orang yang dengar tu belum tentu lagi terkesan dengan apa dia rungutkan. Ada orang tutup telinga aja kan. Tapi kalau kita merungut tu, telinga kita yang paling dekat. Kita yang dengar dulu dan terkesan kepada kesihatan kita, mental kita, kehidupan kita, emosi kita, ibadah kita pun tak khusyuk lagi. Ilmu kita pun semakin lama semakin lupa disebabkan rungutan yang, sedangkan penyelesaiannya hanyalah 1 potong doa yang tak sampai seminit pun kita baca. Baik. Dan berkata ia pada usul fiqh, ilmu usul fiqh inilah lunas yang besar. Dan iaitu bahawa adalah cakapan ulama-ulama fiqh yang membicarakan itu dengan amat-amati dan perhati. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, kita akan jumpa perkataan-perkataan ulama yang tepat. Wajib. Dalam ilmu usul fiqh ada perkataan wajib, sunat, harus, makruh, haram. Perkataan ini tak ada dalam Quran. Ya. Secara khusus tak ada. Solat itu wajib, tak ada mana dalam Quran, tak ada. Tapi ulama diteliti lama Quran. Oh, ini tanda wajib. Perkataan sunnah pun macam tu juga. Sunat tak ada dalam Quran secara khusus. Puasa sunat, solat sunat, tak ada dalam Quran. Tapi ulama perhati lama, bincang, akhirnya sepakat buat keputusan ini benda, perkara ini sunat. Selesai, tepat. Begitu juga perkara harus, perkara haram, perkara makruh. Tak ada disebutkan satu pun perkara makruh dalam Quran. Tapi macam mana boleh ulama keluarkan perkataan tersebut? Belak memerlukan perbincangan yang mendalam, penelitian yang mendalam terhadap sesuatu masalah. Lalu dijatuhkan hukum. Jadi hukum itu ialah hasil daripada hikmah, kebijaksanaan. Dan terjadilah istilah-istilah dalam usul fiqh. Itu juga kalau kita belajar qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh, itu termasuk dalam usul fiqh juga. Seperti ad-dararu yuzal. Ini tak dalam mana, macam mana orang boleh reka kaedah ni? Ad-darar yuzal. Setiap yang membahayakan itu mestilah dihapuskan, dihilangkan.
Macam mana benda jadi kaedah? Bila bertemu dengan permasalahan-permasalahan tertentu, ternyata kaedah ini sangat berguna. Banyak menyelesaikan banyak masalah. La darar wala dirar. Masyaqqah tajlibu taisir. Itu semua adalah perkara-perkara yang menyusahkan itu telah dibolehkan untuk dipermudahkan. Contoh ini kaedah-kaedah fiqh. Kalau kita belajar, dapat menghasilkan satu kaedah itu banyak perjuangan dia, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para ulama untuk menghasilkan satu kaedah saja, satu formula untuk menyelesaikan masalah ibadah, masalah adat, masalah ibadat, masalah muamalat, masalah munakahat, masalah jinayat. Kita hari ini benda tu dah ada, kita guna saja. Kita boleh juga nak buat kaedah baru, tetapi tidaklah seteguh kaedah yang telah pun diasaskan oleh para ulama. Kerana mereka berkorban, menghabiskan masa, harta, benda, untuk mendapatkan kebenaran. Bermula kepala akal itu, pati akal itu, bahawa adalah cakapannya dengan tetap dan berarti berkata seseorang yang berkata daripada ulama-ulama. Ulama tu dia tak cakap banyak. Dia cakap sebab apa? Mereka berhati-hati dalam bercakap. Ulama ni dia bukan orang yang pandai ceramah. Orang ceramah ni cakap banyak. Ulama ni kalau boleh tak nak ceramah, tazkirah pun pendek aja. Kan itu nanti akan disoal. Tapi kalau baca kitab lebih selamat lagi daripada ceramah. Kerana kita baca kitab dan bagi orang faham kitab, itu tak termasuk ceramah. Kalau disoal nanti, kalau tak nak soal nanti, kau cakap apa yang ditulis oleh ulama, dan kita selamat daripada kita bercakap ceramah tahu. Kita nisbahkan percakapan kita itu pada diri kita sendiri, bukan pada mana-mana kitab. Ini mendatangkan mudarat yang besar bila mana disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai orang yang pergi kepada penceramah berbanding orang yang pergi pada guru yang baca kitab. Itulah bala di akhir zaman. Zaman dulu orang tak pergi kepada penceramah. Zaman dulu orang banyak pergi kepada guru yang baca kitab. Zaman sekarang orang lebih suka santai-santai dengan ceramah untuk membangkitkan semangat dan sedikit gelak ketawa, lucu, humor dan sebagainya, dan balik dalam keadaan tidak beramal, bangga kerana pergi ceramah. Jadi ini tidak akan pergi ke mana-mana berbanding dengan orang yang berguru, berkitab, menulis. Ini lebih manfaatnya. Jadi orang awam ini mereka salah sangka. Mereka sangka ceramah itu lebih manfaatnya. Tidak. Baca kitab itu yang lebih manfaat daripada ceramah. Ceramah itu hanyalah untuk apa? Untuk motivasi saja. Motivasi, membangkitkan semangat. Tapi dia tidak dapat mencapai hakikat ilmu yang sepatutnya.
10 minit lagi ya. Bismillah lah. Aku berpesan akan dikau, sambung lagi syair yang atas tadi. Aku berpesan akan dikau pada aturan cakapan dengan 5-nya. Ada 5. Jika engkau taat bagi yang berpesan akan dikau, yang kasih sayangnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan engkau lupa akan sebab cakapan dan waktunya. Sebab bercakap dan waktu bila kita kena bercakap. Bukan semua waktu kita boleh bercakap. Kalau dilihat tuan guru kita tu diam saja. Facebook pun tak bunyi, WhatsApp dia pun tak bunyi. Tapi kalau kuliah, dia banyak cakap dia. Sebab ada dia memilih waktu. Itu lebih selamat. Jangan engkau lupa akan sebab cakapan dan waktunya. Sebab apa nak cakap? Mesti ada sebab. Kerana setiap sesuatu itu terjadi ada sebabnya. Dan sebab yang berlaku tidak semestinya akan terjadi sesuatu. Sebab itu mungkin akan seperti angin saja jadinya. Tapi setiap sesuatu yang terjadi ada sebabnya. Dan setiap sebab yang berlaku tak semestinya menghasilkan sesuatu. Dia sebab saja, tak ada kuasa apa-apa. Kita tidak bergantung kepada sebab semata. Sebab ni bukannya Tuhan. Sebab ni adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Boleh jadi, boleh jadi tidak jadi. Harus saja bagi Allah. Dan rupanya, dan bilangannya, rupa bagaimana nak cakapnya, dan berapa banyak nak cakap, dan tempatnya sekaliannya. Di tempat mana nak cakap. Kalau mengaji kitab ni ada tempatnya. Tak boleh kita mengajar buah pokok, tak boleh. Nampak sangat tidak memuliakan apa yang nak kita cakap. Kalau percakapan yang mulia, lebih baik dicakapkan di tempat yang mulia. Kalau kita orang yang mulia, sudah tentulah kita sering mengunjungi tempat-tempat yang mulia, kerana di sana kita boleh bercakap dengan cakap-cakap yang mulia. Kalau tak boleh cakap, kita baca perkataan-perkataan yang mulia. Tak boleh baca, kita dengar perkataan-perkataan yang mulia. Nah, itu tanda kita ni orang mulia. Tapi kalau kita pilih